Ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Kamu. Wahai Tuhan, Engkau berikanlah kepada kami kesempatan untuk menuntut ilmu sebelum ilmu-ilmu diangkat kerana kematian para ulama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, terutamanya ilmu dan ibadah, serta kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat, terutamanya syurga. Itu tadi antara doa yang kita panjatkan dalam kuliah yang lalu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia berbuat amal-amal yang soleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kuliah maghrib kita sudah masuk kali yang ke-90. Dan pelajaran kitab Ihya Ulumuddin masuk kali yang ke-6. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mengembara lebih jauh lagi ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada kuliah kali ini, marilah sama-sama kita mengambil sedikit masa untuk mengimbas isi-isi penting dalam pengajian yang lalu. Gulai 9 kuahnya hangat, habislah sudah selepas dijamu. Lagi diulang, lagi diingat. Begitulah kaedah menuntut ilmu. Kita kena ulang-ulang sikit. Dalam kuliah yang lalu antara lain kita menyentuh kisah Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana dengan anak dia yang menunggang himar ataupun bagal menuju ke pasar. Bila lalu sekumpulan manusia, orang ni kata macam ni. Kemudian mereka pun bertukar posisi. Lalu pula di hadapan sekumpulan manusia, dikata lagi. Begitulah sampai 4 kali pusingan. Dan akhirnya Luqman bagi tahu anak dia, kita ni buat baik pun akan orang kutuk, buat jahat pun akan orang kutuk juga. Oleh itu kita pilihlah yang baik. Ringkas ceritanya macam itulah, kita tak ulang lah. Yang kedua, kita ada menyentuh kelebihan-kelebihan ilmu. Apa guna ilmu ni? Dengan ilmu kita akan dapat kemuliaan di dunia dan akan dapat kemuliaan di akhirat. Dengan ilmu juga hati kita insya-Allah tidak akan mati. Sebab sebagaimana yang kita sentuh dalam kuliah yang lalu, kata Fathul Mausuli, 3 hari kita tidak berada dalam majlis ilmu, hati kita pun akan mati. Maksudnya paling kurang dalam seminggu kena 2 kali majlis ilmu. Antara lain kelebihan ilmu lagi, dengan ilmu kita akan selamat di akhirat. Dengan ilmu kita akan selamat di akhirat. Mungkin kita masih ingat lagi, Imam Al-Ghazali memetik satu pernyataan. Ditanyakan kepada sesetengah hukama ataupun ahli hikmah, benda apakah yang dapat disimpan lama? Orang ahli hikmah ni jawab, benda yang dapat simpan lama ni ialah benda-benda yang kalau kita naik kapal, kapal tu karam, semua barang hanyut, tapi benda ni dia berenang sekali dengan kita. Apa dia itu? Iaitu ilmu. Barang-barang lain semua hanyut, tinggal kita sahaja, tapi ilmu dia masih serta dengan kita juga. Itulah benda yang dapat disimpan lama. Kemudian ditafsirkan lagi, kapal karam maksud dia mati. Bukan setakat kapal karam saja cerita dia. Bila kapal karam, kita mati, yang ada bersama-sama kita ialah ilmu. Itulah bekalan kita. Seterusnya, kita ada sentuh tentang 7 golongan yang dapat perlindungan Allah
pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya. Sebagaimana yang kita sebut dalam doa kita di awal tadi. Apa dia 7 golongan itu? Secara ringkasnya, yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang selalu ingat untuk ke masjid. Yang keempat, orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang menolak ajakan satu orang wanita yang ada kedudukan, yang ada rupa untuk melakukan maksiat, dan lelaki ini kata, aku takut akan Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan ikhlas, sehingga kan dikatakan kalau tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dan yang ketujuh, orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika sunyi, sehingga mengalirlah air matanya. Nah, inilah 7 golongan yang dapat perlindungan Allah pada hari akhirat. Kita pun boleh dapat juga. Antara yang kita mampu dapat ialah hidup dalam ketaatan. Kalau lelaki, dia selalu ingat ke masjid. Kalau wanita, dia selalu ingatkan orang lelaki di rumah dia pergi ke masjid ataupun surau. Kemudian orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, macam kita hari inilah. Orang yang ikhlas dalam bersedekah, kita boleh buat. Orang yang berzikir secara sembunyi-sembunyi, itu pun kita boleh buat. Jadi sebenarnya peluang kita untuk dapat perlindungan pada hari akhirat tu cerah. Daripada 7 golongan tadi, ada 4-5 kita boleh dapat. Dan akhirnya kita menyentuh tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Antara kelebihan-kelebihan dia selalu kita ulang dah, dimudahkan Allah jalan ke syurga. Menuntut ilmu lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah. Dan menuntut ilmu ialah satu jihad. Dimudahkan Allah jalan ke syurga lebih utama daripada melakukan amalan sunnah, amalan-amalan sunat, dan menuntut ilmu ialah satu jihad. Alhamdulillah. Itulah antara perkara yang kita sentuh hari itu. Hari ini kita masuk kepada tajuk kecil yang baru. Keutamaan mengajar, kelebihan-kelebihan mengajar. Sebelum ini kelebihan-kelebihan ilmu, kelebihan-kelebihan ke majlis ilmu, kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Hari ini kelebihan mengajar pula. Dia tak semestinya tok guru mengajar. Kita mengajar anak-anak di rumah pun mengajar juga nama dia. Di awal tadi Imam Al-Ghazali dia ada memetik ayat Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia berbuat amalan yang soleh. Maksud dia orang yang ajak orang lain ke arah agama ni, dia ni dikatakan sebagai memiliki perkataan yang terbaik lah. Menyeru tu dia ajak lah, ajak tu mengajar lah tu.